Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya mulakan ulasan pagi ini dengan satu kata-kata yang terbaru. Kita bukan pengampu, kita pengulas bebas, berintegriti dan berfakta, membuka minda rakyat supaya menjadi lebih celik politik, bukan hanya menjadi ikut-ikutan. Kita mempunyai akal fikiran, fikir dan pertimbangkan. Bukan ikut telunjuk orang. Bukan hanya dipujuk-pujuk. Bukan hanya ikut cakap jiran. Tapi pikir dengan akal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini ulasan terbaru yang pasti anda sedang tunggu. Tajuk kita pagi ini, masa depan PN yang semakin malam. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita teruskan. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan satu produk daripada 4Life Research bernama Transfer Factor. Produk ini bukan ubat, bukan suplemen biasa, bukan herba, bukan, semua bukan. Ya, ini nama dia Transfer Factor. Okey? Nama saintis dia Transfer Factor. Dari mana? Dari 4Life Research Malaysia Sdn Bhd. 4Life adalah research company, syarikat penyelidikan saintis. 4Life Transfer Factor ni telah dikaji dan masuk di dalam buku laporan saintis, dalam PDR, ada report saintis, ada clinical abstract. Setelah dikaji oleh saintis, meningkatkan sehingga 437% kekuatan imun badan. Imun badan yang kuat boleh membawa kita kepada kesihatan. Banyak penyakit disebabkan oleh imun badan yang rosak. Contoh imun badan yang rosak boleh menyebabkan banyak penyakit lah. Seperti kencing manis, darah tinggi dan macam-macam lagi. 3 serangkai, kanser. Semua itu disebabkan imun badan yang mungkin dah rosak, tak boleh berfungsi dengan baik. Kerana itu kita perlukan transfer factor untuk menguatkan imun badan kita. Bila imun badan kita kuat, imun badan boleh melawan penyakit. Kita boleh sembuh daripada penyakit kerana imun badan yang bagus, yang kuat. Ya, yang kuat. Bagi anda yang mau kuatkan imun badan, mau sentiasa sihat, anda boleh telefon saya boleh berikan penjelasan. Telefon saya di nombor tertera, jangan SMS saya, tapi telefon atau WhatsApp saya. Terima kasih. Kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita ulas satu realiti yang pahit. Perikatan Nasional PN makin hilang arah. Makin tenggelam, makin malap. Soalnya, kenapa? Apa punca kejatuhan momentum mereka dan apa maksudnya untuk PRU akan datang? Modal politik PN sebenarnya sudah habis. PN bangkit dulu dengan satu sentimen yang kuat. Kami lawan kerajaan yang gagal. Tapi sekarang sentimen itu sudah basi. Bila rakyat tengok Perikatan Nasional, tak ada idea baru, tak ada pelan ekonomi, tak ada dasar alternatif, mereka mulai bosan. Mainkan 3R, race, religion, royalty, pun dah tak laku. Rakyat dah penat dengan skrip lama ni. Ketua pembangkang pula, ketua pembangkang yang tak menonjol. Bro, siapa ketua pembangkang sekarang? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, bro-bro dan sis-sis, kalau saya tanya siapa ketua pembangkang, mungkin anda sendiri pun tak tahu. Anda pun bingung, siapa sebenarnya ketua pembangkang? Sebab ketua pembangkang pun tak berfungsi dengan bagus. Ketua pembangkangnya tak lain tak bukan Hamzah Zainuddin. Tapi jujur cakap, berapa ramai rakyat rasa dia ini suara yang cukup bagus? Ada aura, ada karisma atau pelan besar untuk negara? Tak ada. Rakyat, kalau kita bandingkan, Anwar Ibrahim seorang Perdana Menteri dan seorang jurucakap ekonomi. Rafizi pula seorang jurucakap polisi. Hamzah Zainuddin, apa yang dia buat? Hanya buat kenyataan politik. Perikatan Nasional sebenarnya memerlukan tokoh yang besar. Tapi sekarang, kosong. PAS pula semakin dominan.
Perikatan Nasional nampaknya dilihat semakin retak. Realiti sekarang tuan-tuan dan puan-puan, PAS bukan saja rakan dalam PN, tapi sebenarnya adalah penguasa besar. Penguasa sebenar. Bila PAS terlalu dominan suara rakyat dalam parti lain makin tenggelam. Bersatu pula semakin kecil. Gerakan tak bersuara. STAR macam mana? Tak ada wala tuju. Ini buat Perikatan Nasional nampak macam PAS plus bukan PN. Bila satu parti monopoli suara, gabungan tak akan lama. Dalam diam, ada pemimpin Perikatan Nasional sebenarnya dah mulai hilang sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, antara kelemahan yang lain dalam Perikatan Nasional kerana strategi politik mereka semakin usang. Setiap kali PN bercakap, kita dah boleh agak. Kami dizalimi, mahkamah berat sebelah, kerajaan ini lemah. Tapi bro, sampai bilalah mau ulang ucap skrip ini? Rakyat sekarang mau solusi, bukan naratif mangsa. Tak cukup jadi pembangkang yang suka jerit-jerit sahaja. Kena jadi pembangkang yang banyak berfikir, yang pandai berfikir. Tapi PN nampaknya tidak mampu sebab internal mereka pun porak-poranda. Masa depan PN suluhan atau padam. Kalau PN terus jadi macam ni, tanpa idea baru, tanpa tokoh pelapis salah tuju yang jelas, tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan lenyap sebelum pun PRU akan datang. Rakyat akan tukar pilihan. Sama ada ke PH, ke parti baru, atau terus boikot. Dan bila undi rakyat bandar dan muda semakin jauh, itulah tandanya tanda akhir Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, masa depan PN bukan lagi gelap, tapi makin malam. Tanpa reformasi yang radikal, tanpa tokoh fresh, dan tanpa isi perjuangan, PN akan jadi sejarah. Soalan akhir saya, apa sebenarnya yang PN nak bawa kepada rakyat selain dendam kepada Anwar Ibrahim? Like, share, komen. Adakah PN masih relevan untuk PRU akan datang? Jumpa lagi dalam ulasan politik bebas. Sekali lagi, kita bukan pengampu. Kita beri pencerahan jujur. Tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.